Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa anta. A'udzubika min syarri bulaka bi ni'matika alayya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa anta. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa biyassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadahu wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pagi ini insya-Allah dalam siri Fitness Qalbu yang ke-49. Masya-Allah, kita dah pun lama Allah izinkan bersiaran waktu pagi ini dalam siri Fitness Qalbu yang lebih membincangkan, kita mengupas atau merungkai persoalan-persoalan tentang hal-hal keadaan tentang hati ni. Hal-hal tentang hati yang mana apakah perkara-perkara, apakah isu-isu, apakah amalan-amalan atau apakah yang kita boleh lihat peranan hati dalam kehidupan. Dan pada pagi ini insya-Allah bantu sebarkan lagi, kita nak bincang-bincang, kita nak muzakarah, nak bertukar-tukar pandangan insya-Allah tentang bahayanya hati yang keras. Jangan sampai hati menjadi keras. Kita biasa dengar mati kan. Mati ni mungkin orang hati saya tak mati. Sedangkan keras itu menuju mati sebenarnya. Dia hati sakit ni, dia ada 3 pecahan hati. Qalbun salim, itu yang hati yang kita nak. Qalbun salim, hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera ni tuan-tuan, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, kita boleh simpulkan hati yang mana ridha dengan segala ketentuan Allah SWT. Redha dengan ketentuan Allah. Apa makna redha ni? Redha ni maknanya melihat segala itu dengan kebaikan. Setiap yang terjadi itu ada kebaikan. Ada kebaikan dia. Susah dia nak melihat keburukan. Susah. Itu hati orang yang sejahtera. Sehingga melihat orang yang banyak buat salah pun ada kebaikan juga di situ. Apa kebaikan dia? Dia akan taubat. Nampak? Ini orang yang hati salim ni, masya-Allah. Ini hati yang mana syaitan ni akan lemah selemah-lemahnya. Sebab syaitan dia tidak boleh buat amalan yang syaitan yang tak boleh buat ataupun iblis tak boleh buat adalah amalan untuk tenang hati. Hati dia tenang hati ni amalan. Dia mesti dengan sifat. Amalan hati ni mesti dengan sifat.
Adapun amalan perbuatan yang kita buat ni adalah terjemahan daripada hati sepatutnya. Sepatutnya yang kita buat amalan, yang kita buat hari-hari, kita solat, kita puasa, yang rukun Islam yang 5, dan kita buat perbuatan yang zahir, af'al. Semua orang kata saya buat baik. Yang buat yang nampak tu. Perbuatan zahir. Itu sepatutnya datang dari hati yang sejahtera. Sebab tu dia kena hati sejahtera dulu baru boleh beramal. Kalau tidak, kalau hati dia tidak sejahtera, dia beramal nanti nampak apa? Dia buat baik. Dia buat baik. Hati-hati. Sebab tu ada perbahasan tentang munafik. Sebab tu Nabi SAW kata, ala inna fi jasadi mudghah fa iza salahal jasada kullu fa iza fasada jasada kullu ala wahya qalbi. Dalam diri anak Adam itu ada seketul daging. Kalau baik daging tu baiklah semuanya, kalau buruk daging tu buruklah semuanya. Baik. Jadi hati yang sejahtera itu, kalau baik, baiklah sejahtera. Apa maksud sejahtera? Hatinya mensejahterakan orang lain. Orang tu datang dengan serabut masalah, datang bagi nasihat, bagi taujiah ataupun tausiah, hati orang tu lapang. Dia bukan kata melapangkan keadaan orang dari sudut perbuatan, dari sudut kesusahan luaran, tapi yang melapangkan hati yang paling besar, melapangkan hati di dalaman dia. Lapang, duduk lapang. Sebab tu duduk majlis ilmu ni tuan-tuan, ini antara satu nusrallah, pertolongan Allah. Pertolongan Allah untuk kita dapat kelapangan hati walaupun kita sedang berada dalam keadaan kesusahan luaran. Susah tidak membawa resah. Nampak? Dia orang yang hati dia sejahtera ni, dia boleh mensejahterakan hati orang lain. Ni tidak datang duduk-duduk sembang-sembang bikin lagi bimbang. Ni orang jenis macam ni. Kalau jumpa regu dia, Allah, kena pula isu-isu yang memang sekepala dengan dia. Memang jadi. Apa yang dia risau menambahkan kerisauan orang. Apa yang dia takut menakut-nakutkan orang. Ini hati yang tidak sejahtera ataupun hati yang sakit. Dia lawan kepada sakit, sihat dari sejahtera. Baik, bila kita berpaling daripada membina hati yang sejahtera, bermaksud kita tak hiraukan kesejahteraan hati. Kita anggap bahawa kita sibuk dengan hal keadaan luaran kita, kita sibuk dengan kedudukan dan keadaan yang mana perlu pada jasad kita, maka lambat laun perlahan-perlahan dia akan pergi kepada hati yang keras. Kita kena keras hati. Sebab itu kadang-kadang ada orang buat kempen, kita nak berjaya hati kena keras. Tengok, hati keras itu berbeza dengan hati yang kuat. Ni kita dah bincang dah ni, kita ulang-ulang kaji sambil-sambil tu. Jangan meminta hati yang keras atau keraskan hati. Keras hati ni kerana dia telah hati menuju kepada mati, tuan-tuan. Keras itu bukan kuat. Walaupun dalam kuat ada keras, tapi dalam keras tak ada kuat. Mungkin anda boleh nampak, tunjukkan contoh anda melalui fasa kena tipu berkali-kali, fasa cerai berkali-kali, fasa sakit berkali-kali. Ini ni cerita tentang dunia yang macam kejam lah ni. Ni manusia sangat kejam, dunia sangat kejam. Aku kena keras hati. Anda jangan ingat, apabila hati anda keras, keras ni apa? Dia tak peduli orang. Apa ciri orang hati keras ni? Dia tak peduli orang. Hati keras, keras hati dia. Dia tak peduli orang. Tapi dalam tak peduli orang, jangan ingat dia kuat. Dia orangnya hati kuat, dia peduli orang. Dia terbalik. Orang kata lantaklah orang ni, nak jadi apa jadilah. Nampak macam tu. Dalam kebaikan kita bukan lantakkan orang, pedulilah orang. Tak, kita ketepikan orang yang tak nak. Dah tak nak, tepilah. Dah awak tak nak dengan kebaikan, kita tak payah nak ajak berujah. Sebab kebaikan ni mahal. Kebaikan ni benda yang prestige. Kebaikan ni satu perkara yang tinggi. Dia ada kelas tersendiri, high class. Dah orang tak nak tak apalah. Nabi pun kata semua orang masuk syurga. Semua orang masuk syurga kecuali yang tak nak. Nampak? Ustaz boleh terangkan amalan hati, sifat hati? Amalan ni semua yang berbentuk sifat. Sifat kasih sayang, sifat kuat, sifat sabar, sifat memaaf. Semuanya sifat. Anda jangan ingat amalan hati ni yang tak nampak. Amalan hati tu apa Ustaz? Semua yang bersifat gaib lah. Semua yang gaib. Anda yakin dengan pahala, anda yakin dengan dosa, tak nak buat dosa, anda yakin dengan syurga, anda yakin dengan neraka, anda yakin dengan apa saja yang ada dalam Quran. Ini soal keyakinan tu amalan hati lah.
Kita kadang confuse. Tu kadang beramal tapi tidak tahu peletakan amal. Hati-hati. Beramal banyak tapi hati masih sakit. Amalan yang anda buat dalam bentuk perbuatan, dalam zahir tangan, mulut, telinga, lidah, semua ni, itu luaran. Dan sepatutnya tak ada timbul isu apa amalan nanti. Sebab sekiranya anda betul-betul buat solat, sepatutnya datang dari hatinya yakin. Sebab tu anda solat. Bersalahan dengan orang solat tapi ragu. Bersalahan sepatutnya. Bersalahan dengan orang yang membelai suami, sayang, bagi minum, bagi makan, cakap I love you. Bersalahan, dia curiga dengan suami dia. Sepatutnya. Akhir zaman, isu krisis perbuatan tadi. Perbuatan nampak baik tapi dalam hati buruk. Dia tak nampak. Sepatutnya dia sinkronis. Sepatutnya dia selari. Tapi ini berjaya. Iblis dah berjaya buat. Sebab apa? Iblis suka buat. Amalan yang tertinggi bagi iblis adalah buat orang sakit hati. Dia setakat nak suruh layan suami, dia boleh buat. Setakat suruh solat, dia boleh buat. Iblis ni semua amalan perbuatan dia boleh buat. Tapi dia tak boleh buat untuk puaskan hati. Dia tak boleh buat orang tu puas hati. Lalu apa yang dia buat adalah dia buat orang tu tak puas hati. Tunggu masa je. Dia tak puas hati dengan amalan dia. Sebagai contoh, saya buat satu. Anda dah solat berkali-kali. Solat ni bukan sehari dua anda solat. Kita dah solat, saya dah solat start akhir balik sampai sekarang. Tu belum kira yang mana yang tertinggal-tinggal tu. Baik, solat ni sepatutnya adalah menyatakan bahawa kita yakin pertolongan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong dengan sabar dan dirikan solat. Tetapi kenapa lepas solat kita tak yakin Allah tu tolong kita? Kenapa kita masih lagi tercari-cari jawapan-jawapan pada setiap permasalahan? Kita rasa macam permasalahan kita ni macam payahnya kita masih mencari-cari persoalan tentang jawapan itu. Kita mencari-cari jawapan pada persoalan itu. Sebab apa? Kita solat bukan kerana yakin. Kita solat kerana kita solat lah. Kita orang Islam. Islam tu solat lah. Iman belum tentu. Tengok, sepatutnya yakin dulu dan buktikan dengan solat. Tapi orang yang tak solat bermaksud terang-terang tak yakin, tuan-tuan. Terang-terang tak yakin. Sebab itu sebagai contoh orang yang makan kalau kita sakit hati dengan orang, hati kita sakit, tak payah kata nak baca Yasin bahawa hati itu sihat. Belajar tentang hati ni, apa sebab hati itu sakit. Orang, luaran, kedudukan, kebendaan itu sebab saja. Faham? Contoh kita sakit. Ni saya bagi contoh tentang biologi lah badan kita. Kita ni sakit hari-hari bukan nak kaji penyakit, faham? Dan bukan nak kaji ubat. Kita bukan ahli farmasis. Ada orang yang sakit sampai dia pakar dalam bidang perubatan. Nak kena ni ustaz, apa amalan ni, nak kena kaji pasal Yasin lah, nak kena kaji pasal surah Waqiah lah, nak kena kaji pasal zikir lah. Macam mana ni ustaz? Awak patutnya kaji tentang keadaan hati tu. Apa yang sepatutnya ada pada hati. Ada orang dia silap. Dia bukan pergi kepada penyelesaian hati, dia pergi pada amalan, dia kaji pada amalan. Dia kaji amalan, dia beramal, dia kaji. Dia panggil amal hunters. Oh, ni nak hilangkan sakit hati, baca Yasin. Nak hilangkan sakit hati, baca Quran. Nak hilangkan sakit hati, baca semua perkara yang boleh dibaca. Hilang sakit hati. Waktu tu memanglah hilang. Lepas tu datang balik sakit. Baca Yasin lagi. Datang lagi, baca Yasin. Sampai bila? Sampai hilang sakit hati. Soal, adakah Yasin itu menghilangkan sakit hati kita? Adakah amalan zikir kita menghilangkan sakit hati kita? Kalaulah menghilangkan sakit hati, saya kira-kira kita beramal beberapa kali lah. Takkanlah selemah itu amalan itu. Amalan ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu, bukan serendah yang kita sangka. Nak kena buat banyak kali baru jadi. Amalan di sisi Allah ni tuan-tuan, subhanallah, apa saja yang berkaitan dengan Allah, semua power tuan-tuan. Semua hebat. Tetapi kerana apa? Kerana kita ada masalah kehidupan.
ada isu dalam fikiran dan hati. Kita dah terdedah dengan jangkitan penyakit dunia. Kita dah sakit, ngaku je lah. Beramal lah. Bukan nak kata nak selesai masalah, nak selesaikan sakit tu dulu. Faham? Tu cerita dia. Sebab itu saya bagi tahu tadi, solat kemudian tak yakin. Patut solat dah yakin. Rupanya kita kena niat begini, amalan nak menyelesaikan keadaan hati kita ni. Nak rawat balik ni hati ni. Cuma rawat hati itu sebenarnya adalah dengan dua keadaan. Pertama, kembali kepada kefahaman yang benar. Dulu kita hari ini nak bagi tahu bila kita start cari amalan. Kalau saya baca di sini dalam kitab Tazkiyatun Nafs ni, antara ciri orang yang panjang angan-angan, berangan banyak. Nabi tak suka orang banyak berangan. Berangan tentang apa? I wish one day I wish. Tanda orang antara hati yang boleh jadi keras ni adalah banyak angan-angan. Berangan tentang kehidupan akan datang yang tak pasti tu. Berangan banyak. Waktu muda, umur 20 berangan nak kahwin. Dah kahwin berangan nak orang kata nak hidup seperti dalam singgahsana. Dah berangan. Apa ciri orang berangan? Ciri orang berangan adalah amalan perbuatannya singkat. Amalan perbuatan kita sedikit. Ni kata Dr. Said Hawa dalam Imam Ghazali dalam mensyarah kitab Tazkiyatun Nafs ni, antara ciri orang yang panjang angan-angan, amalan dia sikit. Terutama yang wajib diringan-ringankan. Solat dilambat-lambatkan tak apa. Aurat diringan-ringankan. Selawat dibiar-biarkan. Itu ciri orang panjang angan-angan, tuan-tuan. Soalannya kita nak tanya nak diri kita ni, bila kita start beramal? Kita betul-betul beramal ni bila? Bila kita susah. Bila kita susah. Bukan sebab kita ni nak taat pada Allah. Patutnya kita kena taat pada Allah. Kenapa solat? Sebab nak taat dengan Allah. Allah dah bagi macam-macam kat kita. Banyak angan-angan, tuan-tuan. Angan-angan nak duit banyak, angan-angan nak senang, angan-angan semua nak kata suami ni jangan kahwin lagi, suami pula angan-angan nak kahwin lagi, angan-angan berangan banyak berangan. Apa ciri orang berangan? Dia tak mengaku. Sebab kata Dr. Said Awar rahmatullah, pengaruh angan-angan akan terlihat pada amalan. Setiap orang mengaku berangan-angan pendek. Setiap orang mengaku berangan, dia tak berangan, padahal dia bohong katanya. Kerana pendek angan-angan dibuktikan dengan amal perbuatannya. Iaitu orang yang tak banyak angan-angan dibuktikan dengan perbuatannya yang beramal cepat. Segera beramal. Dia tak bertangguh-tangguh. Dia tak ada tunggu tua ke, dia tak ada tunggu dah okey ke, tak ada. Dia kata bila tanda seorang yang telah mendapat taufik adalah rasa bahawa kematian sudah dekat. Dia rasa kematian ni bukan dengan usianya, kematian dengan ajal Allah Ta'ala. Sebab tu kita ni jangan duk kata kita ni kita muda lagi, ataupun tua dah nak mati. Bukan soal tua nak mati atau muda lambat lagi. Soal ni sekarang kita beramal bukan sebab tua nak mati. Kita beramal bukan sebab muda lambat lagi, yang tua lambat lagi. Soal yang kita beramal sekarang ni adalah sebab kita mengenal. Beramallah kerana kita mengenal. Ustaz, kalau tak beramal makna kamu tak mengenal. Orang yang malas selawat tak kenal Nabi lah. Habis cerita. Nabi dah kata orang yang paling dekat dengan aku paling utama dan yang banyak selawat. Mana tak kenal Nabi, tak selawat lah. Orang yang tak kenal, tak selawat. Yang tak kenal Nabi, tak selawat. Maknanya lagi ada benda lain kita boleh sebut. Selawat kita berat-berat. Alah sunat ustaz, yang wajib dalam solat ialah yang kamu buat bukan sunat. Harus makan tu harus, basuh kereta harus, pergi shopping harus, pergi tengok Shopee lah harus, tengok Lazada harus, semua harus. Yang harus kita boleh buat banyak kali, yang sunat berkira-kira. Jangan main-main. Isteri wajib taat. Wajib taat. Tiba-tiba dia tak taat. Sebab apa? Dia tak kenal Allah lah, dia tak kenal Nabi. Nabi suruh taat, Allah suruh taat, dia tak buat. Dia tak kenal. Kalau kenal, dia buat. Okey. Sebab tu sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Bila kata hari ini
Kita melakukan untuk hati yang sejahtera. Soal tadi banyak, tadi ada masih lagi soalan panjang sakit hati. Pertama, kita kena buat satu kesimpulan. Hati kita sakit ni bukan sebab orang luar. Bukan sebab kita tak beramal perbuatan, sebab kita tak faham kenapa kita beramal. Tulis kat situ. Hati ni sakit sebab kita tak faham kenapa kita beramal. Tu saja. Kita beramal mungkin sebab dah tua. Beramal lah sebab dah tua nak beramal. Iyalah. Ataupun yang muda beramal, kuat amalan sebab apa? Sebab takut susah. Bukan sebab Allah bagi nikmat banyak. Bukan sebab kita kenal Allah. Macam mana kita beramal tapi selalu bersangka buruk? Itu hati masih buruk lah tu. Amalan kita belum dari hati. Amalan kita sebab keadaan. Amalan yang dari hati, dia tak menghilangkan. Dia maksudnya amalan yang datang dari hati, dia tak diganggu lagi sebenarnya. Dia tak ada. Sebab tu kata Allah rakamkan dalam surah As-Sad ayat 82-83 dalam perbualan iblis dengan Allah. Qala fa bi izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis akan mengganggu seluruh cucu cicit Adam. Mengganggu apa tuan-tuan? Mengganggu amalan ke? Iblis ganggu solat ke? Iblis ganggu jangan kita puasa ke? Tak, dia ganggu hati kita. Suruh kita risau dengan dunia, suruh risau dengan suami, suruh risau dengan anak, suruh risau dengan duit. Dia takut-takutkan. Macam mana dia takut-takutkan Siti Hawa? Siti Hawa ditakut-takutkan, diberi satu solusi perkara yang Allah tak suka. Apa dia? Makan buah khuldi. Bukankah nanti kamu kena keluar daripada syurga? Nampak? Sedangkan Allah dah jamin. Bukankah nanti, tengok contoh isteri, patut beramal taat dengan suami. Ada pula mulut-mulut yang jenis yang membawa amalan setan ni. Dia kata apa? Beramallah sangat. Kau jadilah baik sangat. Baik sangatlah tu dengan suami. Satu masa nanti dia tinggal dengan kau padan muka katanya. Jangan nak baik sangat. Kita ni orang perempuan, kena ada maruah, kena ada duit sendiri, kena ada kerja sendiri, semua kena sendiri. Senang. Kalau sendiri nanti senang. Baru kahwin dah nak cerai. Belum kahwin fikir cerai. Bila dah kahwin tak sabar nak cerai. Sebab apa? Ada duit sendiri. Dia tiupkan keraguan, tuan-tuan. Ni kerja syaitan ni. Syaitan yang berbentuk jin, syaitan yang berbentuk manusia. Dia timbulkan keraguan dalam hati kita. Ni beramal apa? Beramal untuk apa beramal? Nanti kan kamu beramal sekarang, nanti kan kamu kalau kamu tak solat duha kamu miskin nanti. Baik kamu solat duha. Ya. Kita solat duha lah. Ni kamu tak zikir ya latif lagi ni. Ni tak zikir ya latif lagi ni. Ya Rahman Rahim zikir. Sebab apa? Nanti suami cari lagi. Suami cari lain. Zikir ya latif. Nanti kan suami tak lembut hati kan. Nampak? Maksudnya tujuan kita beramal bukan kerana Allah. Sebab tu saya cakap, kalau ada masalah dunia, minta Allah. Jangan jadikan amalan dagangan untuk dapat dunia. Amalan bukan dagangan, barang dagangan, tuan-tuan. Amalan itu menandakan kita ni hamba Allah. Tuan-tuan, solatlah. Walaupun susah. Taatlah dengan suami, walaupun suami tak suka. Didiklah isteri, walaupun isteri itu jadi gangster paradise. Agak-agak dia letih nak didik, bawa pergi mahkamah, didik depan hakim. Agak-agak tak didik, ceraikan, habis cerita, tak payah cerita panjang. Ya Arif, macam mana ni ya Arif? Saya didik tak mau dengar ni Ya Arif tengok si perangai depan-depan ni Lepas tu dia cerita perangai suami bagi jadi hakim, jadi yang orang tengah. Tapi bukan sebab kita tak puas hati, sebab kita nak didik isteri. Didik semua jalan yang ada. Jangan fikir satu jalan. Ingat, pendidikan ni semua jalan. Pergilah ke peringkat mana pun, pergi. Asalkan niat nak mendidik, pergi, tak ada masalah. Jangan jadikan amalan barang dagangan. Amalan bukan barang dagangan untuk dapat dunia, tuan-tuan. Wallahi. Amalan itu menandakan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Solat sebab kita hamba Allah. Kita zikir Allah, Allah, Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Bari. Itu semua sebab kita hamba Allah. Bukan sebab kita ini nak dapat dunia, tuan-tuan. Ingat, splitkan itu. Amalan bukan barang dagangan. Jangan sampai hati jadi keras kerana berdagang dengan Allah.
pertukaran amalan dunia, amalan akhirat untuk dapat dunia. Kita banyak buat pertukaran, betul tak? Kita kadang dalam hati kita tanpa sedar, dengan harapan kalau kita berubah perangai, berubah solat kita, berubah, kita berharap hidup kita juga berubah. Kita berharap hidup kita makin melimpah ruah duit. Kita berharap suami mungkin setia dengan kembali dengan kita, dah tak cari dah betina lain. Bahasa dah betina, dalam solat-solat tu dalam betina juga keluar mulut dia tu. Dalam dia astagfirullah, Allahumma salli ala Muhammad, tapi mulut dia jangan-jangan betina mana kacau ni. Ni sifat hati ni. Sebab apa? Kerisauan tentang kehilangan dunia menyebabkan hati menjadi keras, tuan. Sedangkan dunia ni dunia akan hilang, pasti. Dunia sifatnya kulufan. Dunia ni sifat dia hancur. Habis Ustaz, biarkan ke, jaga dengan amal. Bukan sebab amal, sebab dunia nak dapat kerana amal. Dunia dapat dengan minta Allah. Minta Allah, tuan-tuan. Dalilnya Nabi Sulaiman AS dah cakap, haza min fadli rabbi. Ini semua kurniaan daripada Allah. Tak nampak kurniaan tu? Kurniaan dapat dengan apa? Dengan minta. Nabi Sulaiman AS minta. Tapi dalam minta itu kenalah good performance. Ini minta, hati masih busuk, tuan-tuan. Allah tak layan orang busuk hati ni. Allah tak layan orang busuk hati. Jangan main-main. Ingat apa? Allah tahu. Allah tahu hati kita. Dengan orang boleh kita tutup-tutup, buat-buat kan. Dengan Allah tak. Allah transparent. Allah yang pegang hati kita. Allah tahulah. Sama juga dengan nazar pun. Kalau nazar benda yang manfaat, biar nazar itu adalah untuk perkara kembali kepada Allah. Ini kita lagi sebulan nak Aidul Adha. Kita nak korbankan sifat kenapsuan kita ni. Sekarang dah Zulqaedah dah berapa? 10. Kita dah masuk dah Zulqaedah, lepas ni Zulhijjah. Kita seboleh-boleh beramal tengok dunia juga. Beramal tengok dunia. Jadi baik tengok suami, jadi baik tengok anak, jadi baik tengok orang, jadi baik tengok sil. Tuan-tuan, jadi baik tengok Allah. Beramallah sampai tahap ihsan. Bukan kata kita buang dunia, tidak. Dunia ni keperluan, ambillah suami tu. Ambil suami tu. Bukan suruh pegang suami, ambil suami itu. Ambil nikmat atasnya Allah bagi pada suami. Ambil nikmatnya Allah bagi atas isteri. Ambil nikmat apa yang Allah bagi atas anak. Nikmat, bukan ambil anak. Ni berebut nak anak. Berebut tak ada anak lagi. Bila ada anak tak dapat nikmat. Jangan berebut nak ada, tapi ambillah nikmat yang ada. Nikmat belum tentu sentiasa ada. Sebab tu sementara ada nikmat, hayati nikmat yang ada. Jangan sampai Allah tarik nikmat. Ada suami macam tak ada suami, itu tanda Allah tarik nikmat. Ada isteri macam tak ada isteri, itu tanda Allah tarik nikmat. Saya bercakap ni tuan-tuan sebab ada orang ni dia buat satu kempen untuk konon-konon membina kenikmatan. Padahal nikmat itu datang dengan anugerah. Bina dengan apa? Sebab tu kan ada seorang isteri kempen cara nak nikmat dengan isteri dengan kebendaan. Salah. Sebab tu Allah takdir kena ada lagi ni sebab suruh didik. Suruh bagi tahu. Nikmat tu aku bagi. Ada isteri ada nikmat lah tu. Ada anak ada nikmat. Tapi soalnya sejauh mana hubungan kita dengan Allah. Kita gagal hubungan dengan Allah, nikmat itu akan hilang. Nikmat beramal dengan isteri, nikmat beramal dengan anak, nikmat beramal dengan suami, nikmat beramal, apatah lagi beramal dengan solat. Nikmat solat, nikmat bercakap baik dengan suami, nikmat bercakap baik dengan isteri, nikmat berbuat baik dengan orang, tak ada. Allah tarik, Allah rentap, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita perdagangkan amalan itu. Kita perdagangkan suami untuk dapat suami. Kita perdagangkan. Kita nak suami je kan. Allah kata ambillah suami. Nak suami je, ambil. Tengoklah suami itu. Layan dalam hati ada lagi susah hati. Ni kan suami kahwin lagi kan. Ni kan karang. Ni maka istidrak confuse. Istidrak tu maksudnya tak nampak dah apa yang buat tu kerana perbuatan kita. Jangan istidrak tu bukan tengah buat tu merana, puan. Istidrak tu ujung hancur. Tengah buat tu nikmat.
Itu nikmat lah tu. Anda tak guna untuk taat, dia akan bertukar jadi istidraj. Semua nikmat. Istidraj itu adalah kesan daripada kegagalan menggunakan nikmat untuk Allah. Itu cara dia. Istidraj itu adalah conclusion. Istidraj itu adalah kesimpulan. Tapi semua orang Allah bagi nikmat. Semua. Tinggal lagi ke mana hala tuju nikmat itu digunakan. Allah tanya summa latus'alunna yawma izin anin naim. Kita dia sibuk dengan sakit, sibuk dengan benda yang tak ada, sibuk dengan kesusahan, sibuk dengan suami tak romantik, sibuk dengan suami nak kahwin lagi, sibuk dengan isteri perangai macam-macam, sibuk dengan anak, tapi kita tak sibuk dengan nikmat yang Allah dah bagi dari awal. Allah bagi tuan-tuan, sebab tu Allah kata qalilan ma tashkurun, qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Iblis kufur lah asalnya, lepas tu jadilah kafir. Allah bagi nikmat dia, kedudukan yang tinggi. Allah bagi dia jadi ketua kepada jin dan malaikat. Allah buat dia tinggi, tiba-tiba dia menjadikan amalan dia dagangan untuk dia dapat mulia. Allah dia berdagang. Allah bagi suami yang romantik, Allah bagi isteri yang bagus, Allah bagi anak yang bagus, Allah bagi semua. Tiba-tiba kita berdagangkan perkara itu untuk sifat keakuan aku. Betul? Itu dah. Dia tak jadikan sejahtera, lepas tu dapat dia sejahtera. Itu balik tu dengan Allah. Tengok itu nikmat-nikmat itu balikkan pada Allah. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, sebab tu kita ni banyak patut istighfar kerana gagal mensyukuri nikmat. Gagal mensyukuri nikmat, itu istighfar, astagfirullah. Gagal kita, sebab tu Allah gantikan dengan azab. Dapat suami azab, dapat isteri azab, dapat ituk azab, dapat kawan-kawan azab. Azab semua. Ada sebut tak kena, bertukar jadi azab. Orang lain pun ada isteri, bukan isteri lagi, isteri. Okey je, ni seorang isteri kelang kabut. Entah mak cakap, banding pula dengan Nabi SAW, lagilah Allah bagi isteri. Ini isteri pening, suami pening. Ustaz, macam mana Ustaz? Bagus tak berumah tangga ni? Tak payahlah, pening kepala. Seorang ni pun tak terjaga, tengok alasan. Maknanya tak dapat azab, tak dapat nikmat, dapat azab tu. Sebab itu sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, berbalik kepada perbincangan kita ni. Bila hati menjadi keras kerana kita menjauhi kesejahteraan yang ada pada hati. Apa tadi? Beramal tadi. Tujuan kita beramal, tuan-tuan. Sebab itu perbetulkan tujuan. Kita beramal ni, tuan-tuan, sebab kita dapat banyak nikmat. Tulis, tuan-tuan, tulis. Kita beramal sebab kita dapat banyak nikmat. Kita gagal mensyukuri nikmat sebenarnya dengan kita kurang beramal. Itu je. Kegagalan yang besar, kita gagal mensyukuri nikmat. Ini selalu saya sebut, mudah-mudahan kita jadi hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan jadi hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan jadi hamba yang bersyukur. Sebab kita akan tumpukan benda yang sedikit daripada yang banyak. Itu memang perangai manusia, tuan. Kita akan menumpukan dunia yang kecil dengan nikmat syurga yang selama-lamanya. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Kamu akan apa? Kamu akan tumpukan yang sedikit. Cari seorang ustaz, Allah ma'ai, nak kempen suruh kahwin. Minta maaf ya tuan dan semua. Saya Allah takdirkan kahwin lagi dan lagi, bukan nak kempen orang kahwin lagi. Allah takdirkan saya kahwin lagi dan lagi adalah untuk kempen didik isteri. Didik isteri dengan sebenar-benarnya. Sebab ada orang, dia kahwin seorang, dia didik tu, dia menunjukkan cara isteri seorang. Bagi saya tidak adil. Sebab kadang-kadang cara isteri seorang tu je, dia meletakkan inilah cara mendidik isteri. Padahal isteri seorang. Selagi bulan isteri tu diam sebab perbuatan, bukan sebab hati yang benar-benar ikhlas. Biar orang yang ramai bercakap. Bab ni kena serah kepada yang ramai. Dan ramai pula masing-masing Allah ikhlaskan hati masing-masing. Ada orang dengan pegang tangan, dengan bagi hadiah setiap hari cakap I love you, maknanya itu tanda sayang.
Kita syukuri dengan kita cakap. Tu contoh, kita syukuri dengan isteri yang ada cukup, jangan tambah-tambah dah. Betul ke kita syukuri dengan tak tambah-tambah? Kalau syukuri, isteri itu didik dia cinta Allah. Itu tanda syukur dengan isteri. Kalau betul lah kita syukur dengan isteri kita, didik dia cinta Allah, bukan cinta dunia. Ini yang ujian besar juga ni. Kalau kita bincang dalam bab iblis, dia sangat suka ataupun amalan iblis ni bila memberikan keresahan, sakit hati, tak puas hati dengan pasangan. Itu amalan tertinggi iblis. Sebab apa tak puas hati? Sebab dia cinta dunia. Orang cinta dunia ni cepat tak puas hati. Senang dia perhati dan tak puas hati. Tu cinta dunia. Patut didik isteri cinta Allah, cinta akhirat, cinta amalan. Buat sebab syukur kepada Allah, bukan buat sebab apa? Murninya tujuan ustaz memanglah kena murni. Dah habis orang dengar, saya dengar berdulu sampai sekarang, asyik tak habis-habis dah. Kalau kan isteri seorang sekarang tak kerti-kerti lah cakap, takut-takut pula cakap. Betul tak? Kan kalau isteri seorang ni pun tak tahu tanta, dia baik sebab kita baik je. Sebab tu jangan main-main. Iblis takkan pernah berpuas hati dengan orang yang berkasih sayang. Ingat tu. Sebab tu anda menzahirkan amalan, macam si bintang tu, yelah, bintang tu dah jadi tak bintang tu. Sebut lagi nama dia. Okey. Dah nak bagi tahunya, kita beramal sepatutnya kita sebab kita bersyukur. Kenapa buat baik dengan suami? Sebab bersyukur Allah bagi suami. Kenapa buat baik dengan isteri? Bersyukur sebab Allah bagi isteri. Bukan nak jaga isteri, inilah isteri aku seorang satu-satunya isteri yang ada di atas planet Marikh ni. Lepas tu nak bagi tahu dialah ada isteri. Dialah seorang-seorang isteri yang dia ada. Janganlah ajar orang kempen suruh cinta, nampak macam Islam tapi sebenarnya takut hilang. Jangan buat macam tu. Patutnya kita ni sayang isteri sebab syukur Allah bagi isteri. Sayanglah sungguh-sungguh isteri tu, jangan main-main. Allah bagi suami, sayanglah. Kenapa beramal ni? Kenapa? Ni buat-buat baik ni, kenapa ni? Bukan buat-buat ni betul-betul baik ni kan. Ini syukur ya Allah dia suami. Terima kasih ya Allah bagi suami. Ada tu patut syukur dah. Bukan lagi kita nak tik okey, baru nak suka. Okey abang, okey, macam ni lah suami yang I suka. Baru nak suka, lambat. Maknanya tak ada kasih sayang tu. Orangnya ada kasih sayang, suka dulu, terus suka dah. Abang, saya tak buat apa-apa lagi bang. Tak payah kamu buat apa-apa lah. Kamu kerah jadi patung pun tak apa katanya. Kerah kat situ. Kamu kerah kat situ, jangan bergerak. Jadi patung. Habis macam mana abang suka saya? Kan saya kata tadi, Puan Asma Zuraidah, kalau bermasalah, bawa sampai mahkamah. Tak ada masalah. Kita nak mendidik. Bila mendidik, pastikan semua cara kita guna. Bermasalah, bawa mahkamah. Tak ada masalah. Jangan cerita panjang-panjang. Cerita didik tak mau dengar. Okey, kita bincang dekat mahkamah. Mahkamah tu bukan kata nak cerai terus tau. Mahkamah tu kita bincang. Ni apa cerita ni? Ni Arif ni, isteri saya ni. Didik tak mau dengar. Isteri pun balas. Macam nak dengar, ya Arif. Dia perangai begini. Cerita. Biar hakim jadi penentu. Ini dah, jangan belakang-belakang buat cerita. Jangan buat cerita belakang-belakang. Baik. Jadi, tadi berbalik tadi, keras kat situ. Kenapa? Macam mana Ustaz boleh suka macam tu ke? Ada tu syukur dah. Tuan-tuan, saya cakap ni jangan main-main tau. Ada orang, bukan orang Islam lah, bayangkan kahwin dengan patung. Ni Cina provide patung pun orang, isteri, patung perempuan. Ada orang hidup dengan patung. Boleh dia? Saya tengok, ya Allah, manusia sekarang pelik-pelik ada tuan-tuan. Kahwin dengan patung, bersama dengan patung. Allah cakap. Maknanya sayang ni bukan mesti kena orang tu layan pun. Kalau kerah je patung pun sayang juga. Cuma satu kebodohan lah sayang patung. Sebab apa? Senang, tak banyak perangai katanya. Dia akan ikut apa kita kata. Lain kali kahwin dengan patung. Robot pun ada. Ya. Ini nak ceritanya, cakap macam melawak tapi realiti tuan-tuan. Bermaksud
kita ni sebenarnya ada tu nikmat dah, belum lagi dia bergerak, belum kali mulut dia berkuik lagi, belum mata terkedip-kedip lagi, faham? Sebenarnya mulut bergerak, mata berkedip, telinga mendengar, tangan melakukan perbuatan, itu nikmat lagi. Kalau masing-masing buat kerja macam tu, iblis tak boleh cari makan, tuan-tuan. Iblis tak boleh cari makan. Ada ustaz di Jepun kahwin dengan patung dan robot. Ya, tuan Acu Tuan Surana Jaya, nampak? Maksudnya ada tu nikmat dah. Kahwin dengan binatang pun dah berlambak. Tu betul lah Tuan Faiz. Syekh. Masya-Allah. Patutnya ada tu syukur dah. Bila ada, buat. Jangan buat macam tak ada. Kahwin dengan pokok pun ada. Tengok, kahwin dengan pokok pun ada. Allah Akbar. Tapi nak bagi tahunya, ada tu bukan mesti ada respon. Nampak tak? Allah nak tunjukkan tak faham bahasa sangat. Kerana orang Islam ni, tentu orang kafir tu tak faham. Kita ni orang Islam ni, kita je layan dia. Orang perempuan, kita je layan dia. Dah memang kamu kerja melayan. Geram. Bukan kata suami kena layan sampai baru tahu. Kita ni kan bidadari. Bidadari kan kena dilayan. Kamu terbalik, bidadari layan raja. Ini terbalik. Bahasa mudah tuan-tuan, sampai pagi ni bahasa mudah kita. Dalam pengajian dia adalah pendekkan angan-angan. Nabi tak suka orang panjang angan. Kita berangan, suami akan macini, suami akan turun dari kayangan, suami jalan atas air, bercakap dengan macam suara dia tu macam aircon sejuk. Ya Allah, ni suami ke apa ni? Aircon rupanya. Bercakap sejuk. Tengok Allah lembut, ya Allah, berangan. Sebab tu sebelum kahwin jangan berangan. Berangan lebih. Dah bila dapat, indah khabar dia rupa. Sebab tu bila ada tu syukur. Allah ada dah suami. Cek, hidup ke tak suami aku ni? Tak apalah, yang penting ada. Tak apa. Bagi makan tak makan, bagi minum tak minum, gamaknya patung gamaknya. Tak apalah tuan-tuan. Patung pun patung lah katanya. Doa dulu kat Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ustaz, macam mana kalau kita nak sayang Allah? Sayang apa yang Allah adakan. Macam mana nak sayang Allah? Sayang apa yang Allah dah adakan. Benci apa yang Allah benci. Jangan buat apa, buat ikut suka kita. Buat apanya, sayang apa yang Allah adakan. Bukan sayang dunia tuan-tuan. Sayang isteri, bukan sayang dunia. Ustaz ni ustaz hari ni macam cinta dunia ni. Ramai isteri dia katanya. Iyalah tu. Ada juga minah-minah puaka. Faham? Kita bagi bahasa gitu je. Itu senang nak faham tuan. Dia panggil apa tu, bukan simpan-simpan dah. Kita bagi tamsil tepat terus. Tamsil bilhal terus. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT. Jadi sayanglah apa yang Allah adakan. Isteri, sayanglah isteri tu sebab Allah adakan, bukan sebab sayang isteri supaya dia pandang kita je. Tengok janji abang tak cari lain tau Mah. Abang ni pencinta wanita. Sayang sebab Allah adakan. Sayang suami sebab Allah adakan. Sayanglah. Ada kereta, ada rumah, ada motor, sayanglah. Bukan suruh cinta, sayang ni maksud jaga, jangan buat benda yang haram dengan kereta tu. Jangan kita khianat kereta tu, pergi buat tempat maksiat. Jangan kita khianat isteri kita biarkan dia tak tahu agama. Itu khianat nama dia. Isteri biar terbuka aurat, tergulik sana tergulik sini. Bagi orang free show apa. Tu dia. Lepas tu bangga dengan isteri macam tu pula tu. Itu khianat. Itu tak sayang apa yang Allah bagi. Sayang jaga dengan taat, jaga dengan amalan yang Allah suruh. Sebab Allah dah bagi isteri, jaga isteri dengan halal dan haram. Itu tanda sayang. Bukan kata kahwin seorang. Itu bukan sayang. Ataupun kahwin 2, 3 tanda sayang. Tak. Kalau 3 pun jenis tak boleh nak jaga halal dan haram, hentikanlah. Masing-masing masih cinta dunia. Cari duit, cari harta, senang. Dah jadi suami part time, isteri part time, masing-masing sibuk dunia juga. Nak buat hal-hal sendiri. Kan? Pakai bila perlu. Ni kadang-kadang rosak imej masyarakat ni. Macam ni nak kurangkan sayang pada suami sebab sayang lebih-lebih sangat?
Macam mana kurangkan sayang pada sayang? Sayang tak boleh dikurangkan, memang tak ada terus kalau sebab dunia. Tu sebab dunia lah tu. Bukan sayang lebih sangat tu. Dia tak ada sayang suami lebih-lebih tu, bermaksud dah sayang dunia, cinta dunia, dah tak ada kasih sayang. Jadi terimalah kesakitan kerana cinta dunia. Nak tak nak, takkan nak buang suami. Betulkan balik kefahaman yang ada. Tapi sakitlah. Sakitlah sebab dah geram kan. Dah geram kan. Jadi kena buat balik amalan yang menyayangi tu kerana Allah. Dulu kita buat sebab nak suami tengok kita kan. Sekali suami curang, tetap suami kita tu, ya Allah azabnya, nak sayang balik, dia dah curang dengan saya ustaz. Habis tu nak buang suami tu, boleh tukar suami baru. Tengoklah sayang boleh ke tak. Dah suami baru tu tak boleh nak sayang kita pula. Jangan benda dunia, jangan buat cara dunia. Dunia ni kerja je memang mengurangkan benda yang ada. Dunia ni suka devalue kita. Lebih baik kita betulkan balik diri kita, dekatkan balik kepada sifat yang sebenar, walaupun sakit. Lebih baik daripada kalau nak kaya kena kahwin. Kaya ni sifat Allah. Nabi kata kaya dengan amalan. Sebab tu kahwin tu sebab banyak amalan. Kaya tu betulkan dulu, kaya tu bukan harta, kaya tu jiwa. Kaya bukan harta. Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina an nafs. Tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta, akan tapi kaya itu dengan jiwa. Bila kahwin kan banyak amalan. Kan boleh amalan tu. Maka Allah bagilah sifat kaya. Tengok isteri pun amalan. Suruh isteri duduk diam-diam kat situ. Lepas tu kamu duduk tepi sini. Lepas tu kamu tengok, apa hal? Amalan abang melihat kamu ni hari. Abang tak nak boleh, abang nak tengok. Jangan bang, keras saya kat sini bang. Tak apa, duduk. Abang photoshoot. Abang pandai lah kan. Amalan tu. Sebab suami isteri tak ada amalan yang lara. Kalau betul niat kerana Allah, sebab nak zahirkan satu suasana kasih sayang yang bersyukur yang amat. Abang ni kan, tiba-tiba nak jadi lebing-lebing ni, abang ada apa-apa ni? Apa ada pula? Ini tanda Allah, sayang Allah ni. Abang syukur dengan kamu ni. Syukur dengan Allah sebab Allah adakan kamu untuk abang. Oh gitu je bang. Ya. Kamu tak nak balas tak apa. Kamu nak jadi patung, lantak kamu. Kan patung, abang buat cara patung. Tak ada masalah. Kalau kamu bukan patung, kamu respon balik. Agak-agak kalau patung, kita buat cara patung. Tak ada masalah. Oh, itu namanya hati yang lapang. Hati yang kuat, dia tak ikut keadaan orang. Dia mencorakkan keadaan tu. Kalau dia kahwin dengan tunggul, buat cara tunggul. Suami saya ustaz macam tunggul. Buat cara tunggul. Kaji tentang tunggul macam mana. Tunggul, letak dia elok-elok. Lepas tu, bersihkan dia. Jangan jadi tunggul buruk. Cantikkan dia, letak pasu atas tu kan. Dia macam tu. Nampak? Ni nak respon. Orang beriman, orang yang hatinya tenang, hati yang sejahtera, cinta kerana Allah, dia akan mencorakkan keadaan. Nampak? Sebab tu jangan. Bila kita dah orang kata apa, dah terkena, dah disakiti oleh perbuatan kita yang lalai, maka kita kena terima natijah sakit itu. Biarlah sakit untuk sihat. Dulu kita sihat sehingga sakit kan. Kita memang tak kena diuji. Sebab tu sayang itu sepatutnya bawa balik pada Allah. Itulah timbulnya tadi soalan terlebih kasih sayang. Sebenarnya bukan terlebih kasih sayang. Kita sayang dengan keadaan kita lupa Allah sebenarnya. Kita lupa sayang tu datang dari mana. Walaupun kita boleh sebut Allah, Allah, tapi kita beramal kerana benda. Allahu Akbar. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alamak, cucuk-cucuk kena je. Itu dia panggil apa? Kata-kata yang jelas. Dia perbincangan tentang benar, tentang jiwa. Kalau kata kena tu, alhamdulillah. Kalau kita nak kata sebut perasaan, dia akan cakap dengan perasaan. Kalau perasaan, jiwa tak selesai. Mana yang tadi? Sakit. Puan, ginilah, wanita ni sebenarnya sehebat-hebat kejadian ya. Bangkitlah daripada kesakitan itu. Renung dekat diri itu. Memang Allah jadikan puan ni memang hebat. Tak ada siapa nak anaknya puan. Jadi puan memang hebat. Bangkitlah puan.
Kalau suami tak sayang, ramai lagi orang boleh sayang. Puan kena tengok dengan cermin, katakan yang puan hebat, katakan. Ya. Sambil tu doa pada Allah. Jangan putus asa ya puan. Ya. Kita hidup ni sementara. Syurga selama-lamanya. Jadi bangkit dengan amal. Kita masih ada amalan. Tak apa, ketepikan suami itu seketika. Jangan hiraukan dia. Tak apa. Jadi bangkit. Ya. Antara ciri-ciri untuk mendapatkan kasih sayang, pertama, kita kena sentiasa berlapang dada. Ya. Kita sentiasa berlapang dada. Ya. Kalau suami tu tak sayang je, kita kena tengok diri kita. Tapi diri kita ini jangan sampai kita lemah semangat. Ya. Okey, amalan banyak. Okey, amalan yang pertama untuk kuatkan hati, banyakkan zikir pada Allah. Okey. Zikir pada Allah nanti hati jadi kuat. Suami buat perangai, ya itu perangai suami. Tapi tak apa, jadi kita nak nanti suami itu berubah. Okey, kita doa pada Allah ya, doa pada Allah minta suami itu berubah. Ya, kita nak suami itu berubah. Memang siapa yang tak sayangkan, siapa yang tak sakit, saya faham. Saya faham. Siapa yang tak sakit? Orang perempuan ni, orang perempuan ni kan sepatutnya dijaga dengan baik. Memang lelaki ni sepatutnya tak boleh buat perangai macam tu. Orang perempuan ni kena dijaga dengan baik. Dah nampak. Dah ada perasaan ada cerita dia tu. Saya pun letih nak dengar ni. Lihat lena, memanglah perasaan. Perasaan memang macam tu lah. Nampak? Kalau cerita buat perasaan, macam-macam cara kita boleh cerita. Buat perasaan. Tapi kita cerita kebenaran, minta maaf lah. Kita dah tak ada masa. Sebab tu hati dan perasaan. Ustaz, sebab nak jaga aurat sangat, semua kerja tak boleh buat. Memang patutnya tak perlu buat semua kerja. Tu ayat dia. Itu bahasa kebenaran tu. Nak jaga aurat sangat, semua kerja tak boleh buat. Memang perempuan tak boleh buat semua kerja pun. Habis tu, apa nak makan? Dah suami lah. Suami saya tu Ustaz macam apa? Islam datang bukan nak membebankan manusia. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Anda kena faham, wahai perempuan. Anda kata bila aurat sampai tak boleh buat kerja, anda nak dikerjakan ke? Anda tahu tak skala keadaan gangguan seksual akhir zaman ni berleluasa? Dengan budak-budak sekarang pun dah mula pandai dah. Isu saya tengok ada orang tu kena komen, kena mula cerita pasal seksual dengan anak dah mula sekarang. Sebab apa? Sebab aurat tidak dijaga kerana kerja. Anda ingat manusia ni manusia je ke? Dalam dia ada nafsu. Walaupun orang kata nafsu Ustaz, kerja je Ustaz. Alah, kita be professional lah Ustaz. Memanglah kamu profesional, syaitan tu ada. Sebab tu kalau mana-mana kita kata, Nabi kata kalau ketiga tu syaitan. Syaitan tu yang akan menggembar-geborkan perasaan itu. Faham? Sekali tengok macam okey, terbunjul. Tengok keluar, terbunjul. Lalu kali timbul. Faham? Syaitan tu kata tengok, boleh tahan juga. Tengok, boleh tahan. Lalu sekali tak boleh tahan. Syaitan lah yang memanahkan pandangan itu. Tak nak jaga aurat. Tengok statistik akhir zaman. Tengok kadar gangguan seksualiti. Tengoklah, buka tengok. Sikit ke banyak? Jadi memang setengah orang tu biarlah. Biarlah kita ni kadang-kadang dibuang kerja, tuan-tuan. Biarlah kita ni dibuang kerja kerana menjaga aurat kita. Biarlah mempertahankan yang halal daripada tergadai yang haram. Tergadai yang halal kerana nak mendapatkan dunia yang sementara. Tuan-tuan, jangan. Allahu Akbar. Saya ada satu cerita kan. Ada seorang ni, dia dapat belajar kat overseas, tuan-tuan. Syarat dia pergi sana kemudian nak kerja. Dia nak kerja, dia kena buka tudung je. Dan semua yang pergi sana
Senior-senior yang pergi semua kata sini tak dapat kerja melainkan dengan buka tudung. Memang waktu tu memang tak ada yang bertudung dapat kerja. Lepas tu dinasihatkan bahawa kalau macam itulah ceritanya balik. Takkanlah semata-mata nak survive kena buka tudung. Buka tudung ni bukan cerita kecil sebenarnya. Satu helai rambut ni tuan-tuan, jangan main-main. Satu helai rambut yang nampak oleh orang yang bukan mahram kita, ya Allah, dibakar api neraka tuan-tuan. Aurat bukan benda kecil sebenarnya, benda besar. Sebab lagi satu yang besarnya adalah takut sifat kesombongan tu. Aku dapat kerja sebab buka tudung. Kalau tu Allah Akbar, ini main akidah tuan. Tapi kerana dia yakin bahawa menjaga aurat itu yang utama, tuan-tuan, antara wanita atau perempuan pertama dapat kerja, gaji dia lebih mahal daripada kerja eksekutif akaun yang kat situ. Dibayar per hour tuan, bagi tempat solat lagi. Nampak Allah tutup dah ada dah. Even saya dulu, ni cerita saya pula, sikit bercerita aurat dengan taat ni. Solat saya sebelum lepas PM tu, kerja lepas habis solat Ramos, tengah sementara nak nunggu masuk U tu, kita kerja kat satu tempat syarikat fast food kan. Tuan-tuan, waktu peak hour tu lah, waktu solat, waktu itulah peak hour. Saya tak kira, saya tinggal lah tempat tu. Sampai manager tu yang kena gantikan tempat saya sebab saya nak pergi solat. Manager tu Cina lah. Kerja tu halal lah. Cuma fast food. Saya buat kerah saya, buat kerah tu maksud tegas lah. Buat tegas saya pergi lah. Saya kena buang-buang, rupanya naik pangkat tuan. Naik pangkat. Lagilah waktu hari Jumaat. Jumaat, dia pergi masuk masih pukul 12. Kita nak solat Jumaat. Dalam sekali saya masuk pukul 3 tuan. Lepas Jumaat saya masuk. Peduli. Saya nak buang-buang lah saya. Tapi sebab kita kerja bagus, janganlah kerja main-main pula. Kerja bagus. Tuan-tuan, naik pangkat. Naik pangkat tuan-tuan. Tak dibuangnya sampai dia kata, you kerja sampai you masuk. Allah tuan-tuan, kerja sampai masuk universiti katanya, jangan berhenti. Nampak? Dan yang menariknya, dia ni Cina tuan-tuan. Kita ingat suka sangat kita underestimate orang macam tak hormat agama kita. Tolong. Saya pernah bekerja dengan orang yang bukan Islam tuan-tuan. Dia sampai kata waktu maghrib, ingat lagi waktu itu. Waktu maghrib tuan-tuan, dia sebelum maghrib dia kata, yuk pergi solat dulu. Pergi solat dulu. Pergi solat itu doa banyak-banyakkan Tuhan lah, bagi kita punya sen naik. Waktu maghrib tu dia suruh saya pergi solat. Dia ganti tempat saya. Seorang manager ganti tempat saya untuk serve hidangan. Gara-gara saya nak pergi solat. Kawan-kawan ada lain yang tak nak pergi. Terlantak dia orang. Tak nak pergi, sudahlah. Dah takut dah takut sangat. Kena buang lah. Carilah kerja lain. Tak apa. Bukannya ada satu kedai kat dalam shopping mall tu, beratus kedai. Cari sampai jumpa yang sesuai dengan kita punya waktu. Jangan sampai tergadai tuan-tuan. Ingat, benda yang haram ni kalau dah sekali terjebak, ya Allah, nak balik kepada yang halal cukup berat. Janganlah. Mak ayah pun jaga-jagalah mak anak-anak kerja sekarang. Jangan sempat nak ambil part-time, habis semuanya halal tergadai. Ini juga saya terapkan dengan pelajar sebenarnya saya cakap. Jangan sebab kerja kamu tergadai apa yang ada. Sebab kerja saja kamu gadai semua kamu yang dah belajar. Dan lah kerja tuan. Sekejap. Nak rasa kan Allah nak tunjuk kan. Jadi jangan takut tuan. Pakai suami ni pun dah macam apa tu tak faham. Ya, dia cukup sebab dia memang jaga tuan-tuan. Dia ni orang Chinese ni tuan. Dia cukup percaya dengan Feng Shui. Dia cukup percaya dengan Feng Shui mereka. Sebab tu dia cukup yakin dengan orang religion tuan-tuan. Saya tak payah jauh. Saya kiranya kalau contoh sekolah tuan-tuan, dia punya owner rental tu Chinese. Saya cakap terang-terang, religion is a religion school. This is religion school. You dealing with a religion person. Saya cakap macam tu. You deal with the religion person. With the religion person, I very committed. And my commitment is about my agama, my religion. I work with Allah. Saya cakap macam tu ya. Don't worry. Allah akan bagi duit. Ya.
I understand. We work together. This is a matter of time, katanya. We struggling about the COVID. We face together, katanya. Face together tu kan. Together face. Jangan main-main. 3-story building is a 10,000 per month. Kalau setengah orang tu tunggak-tunggak tu dah pening. Tapi dia respect kita. Sebab kita respect agama. Jangan kita letakkan agama kat benda yang rasa macam habislah. Ni dia bukan nak percaya tentang kita ni orang agama. Agak ni dia tekan kita tadi. Dia tekan kita punya ni. Mana ada. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Jangan tuan-tuan, jangan kita yang rendahkan agama kita sendiri. Kita bersangka buruk. Orang anggap kita tinggi. Dan ini betul ke Ustaz, suami kahwin dua si dapat payung mah akhirat? Payung pasal malam pun tak dapat. Nak pakai payung mah. Payung pasal malam pun tak dapat si Fatimah. Itu tak betul. Mana ada hadis macam tu? Tak ada. Tak ada payung-payung lah. Kita payung bersama-sama tak apa. Dapat payung akhirat tak ada. Itu tak betul. Suami bagi alasan tu tak payah. Jadi sedang jemaah memulakan Allah SWT. Khair, itulah sikit sebanyak perkongsian kita. Arti kata lain, jangan sampai hati menjadi keras kerana kita mencari dunia, tuan-tuan. Kerana kita ragu dengan akhirat. Ustaz, macam mana dan dengan pakaian seragam di tempat kerja? Dia pakaian seragam tempat kerja, kita boleh adjust mengikut. Dia seragam tetap seragam, tapi pakai yang longgar. Kalau dia longgar, dia buang kita, tak apalah. Tak apalah. Wallahi, yakinlah dengan yang halal. Bukan kita yang nak berhenti kerja, tapi dia buang kita. Tak apa. Pergi tempah yang longgar, boleh. Warna, matchkan dengan warna. Matchkan saja. Ataupun dia pakai seluar, macam contoh nurse kan. Nurse ni, kita tengok ramai yang orang yang sihat jadi sakit sebab nak masuk hospital. Faham? Baik aku duduk hospital lah macam ni katanya. Makin sihat dekat hospital katanya. Longgarkanlah baju tu, boleh je. Atas kita je. Atas kita je sebenarnya. Atas kita je. Jadi longgarkan. Kita bukan tukar etika pemakaian. Pemakaian masih sama. Cuma kita longgarkan, kita tempah khas. Tak apa, keluar duit sikit untuk agama. Kerja agama ni memang banyak pakai duit ya. Nak beli baju ustaz, Allah nak kena tukar baju balik ni ustaz, semua dah ketat-ketat. Pakailah dekat rumah. Ini ketat-ketat, kat rumah terbang pakai baju kelawar tak habis-habis. Pakailah je ketat-ketat sendat tu depan suami. Apa masalahnya? Cuma takut suami pingsan lah, itulah kan. Sebab jarang dah pakai. Jadi berpakai pingsan suami. Pakai, jangan buang. Benda yang cantik-cantik pakai kat rumah lah. Nak kena tukar baju balik ustaz longgar-longgar. Ayalah. Memang banyak modal yang pakai balik, tapi untuk agama tak apa. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Baik. Jadi diet lah. Diet tu satu bab. Nak nunggu diet tu bila nak selesai kan? Dia pakai ni bukan, ini satu hal. Diet, bila dah kurus ketat pula. Nak diet lagi? Dah lah longgar, mana boleh pakai baju ketat? Tak boleh. Tunjuk bentuk badan ibarat macam bertelanjang, kata Nabi. Ada tu pekerjaan pakai tudung lepas tak pakai. Tak boleh. Jangan. Kalau dibuang kerana kita pertahankan aurat, itu lebih bermaruah. Bukan saya Ustaz, nak ubahkan hati yang keras macam mana? Nak ubahkan hati keras ni kita dah bincang tadi. Jangan risau pasal dunia, jangan panjang angan-angan. Beramal kerana Allah bagi kita nikmat, bukan beramal sebab nak selesai masalah. Okey? Jadi gelak di anak. Gelak di anak. Tapi tak boleh orang perempuan, isteri, kalau dekat rumah aurat kan jaga. Dekat rumah pun ada aurat. Sesama perempuan, pusat dengan lutut sama. Pusat dengan ke lutut ni sesama perempuan. Ini jaga juga anak-anak perempuan, saya tengok. Kadang-kadang dekat luar jaga dia aurat, dekat rumah tak jaga pula. Habis Ustaz, kat rumah pun nak jaga. Ini kan Allah punya, bukan kita punya. Sesama perempuan, pusat hingga ke lutut. Jangan pusat tutup lutut je. Tu nampak tak sekolah. Kan? Pusat ke lutut. Maksudnya pusat ke lutut kena longgar. Jangan.
Pakai pusat dengan lutut tak boleh nampak bentuk badan juga, tak boleh nampak bentuk punggung tu. Itu bentuk punggung tu tak boleh. Sama anak perempuan pun tak boleh. Kalau ke atas tak apalah, sama dengan aurat sama lelaki, antara pusat hingga ke lutut. Contoh nak pakai plekat je kan, okeylah. Habis tu ustaz, mak nanti kan sama nak pakai plekat, tapi dengan anak lelaki tak boleh lah. Oh, jangan dia buat kerja macam tu pula. Sesama perempuan, kalau dengan suami je tentang tak payah pakai apa-apa, tak apa. Itu cerita dia. Yang tak ada aurat sesama suami isteri, tu tak ada aurat. Yang lain ada batas dia. Dengan anak pun ada batas aurat. Buka mengaji nampak aurat balik. Tapi yang mudah begitu. Ada laki sama laki tu sama, pusat dengan lutut. Baik. Jaga aurat tu. Pakai seluar pendek kat rumah tak boleh, tak boleh. Atau seluar pendek dekat mana? Kalau bawah lutut boleh lah. Kalau jangan tak. Aurat dengan adik-beradik pun ada kan ustaz? Ya, aurat dengan adik-beradik sama. Aurat adik-beradik perempuan dengan perempuan. Perempuan dengan perempuan sama tadi. Ni, pusat dengan lutut. Perempuan Islam dengan perempuan bukan Islam, ya sama. Perempuan bukan Islam dengan orang perempuan Islam sama macam dengan bukan mahram. Itu sama. Allah, ya Tuhan. Ya Tuan Syukri, Tuan Muhammad, tuan-tuan dan Cik Wan kita. Memang itulah dia. Itulah Cik Wan. Kadang-kadang depa sebab bila dia pakai, dia buat aurat ni, saya pun cadang juga Cik Wan kan dan semua. Dia kan kadang sebut buat aurat ni, kadang orang nampak macam sensitif kan, setengah orang. Kita buat sebagai etika pemakaian. Apa dipanggil civilian macam tu lah. Etika pemakaian ni tak sesuai, tak manis. Kalau budak-budak tengok nampak benda-benda tu pakai selamba, tak manis, tak sesuai. Kadang mak pakai ketat, akhirnya nak sihat tapi bermaksiat. Tu jadi lain tu. Tu jadi lain, banyak cerita-cerita yang kita tak sedap nak dengar daripada kayuhan gemilang itu. Kayuhan gemilang, Allah Akbar. Itu buat aurat. Buat aurat ni sebenarnya kalau kita pergi kepada dia ni, kalau kita renung balik, memang buat aurat sikit yang buat aurat. Setengah orang dia anggap benda tu tak ada apa-apa. Sebab tak ada apa-apa isu pun okey apa. Pakai ni, takkanlah pakai macam ni salah. Takkanlah pakai macam ni salah. Nampak? Sebenarnya kenapa buat aurat ni dia bukan main tunggu isu. Buat aurat ni Allah nak bagi tahu bahawa makhluk ni, manusia ni Allah punya. Kenapa kita kalau nak hantar parcel, kita nak hantar parcel, kita kena ikut spek GNT, kita kena ikut spek Pos Malaysia. Depanya tentukan tutup macam mana, betul tak? Walaupun barang kita. Ni barang saya nak apa ikut saya lah. Tak boleh encik. Encik kena tutup macam ni. Kalau fragile macam ni. Kalau macam ni macam ni. Kalau jauh macam ni. Kalau bungkus macam ni. Ada ukuran tak? Ada. Kalau pos barang pun yang boleh habis bila-bila pun dijaga dengan baik, dah tu manusia ni murah lagi pada barang ke? Manusia lebih mahal daripada barang dagangan yang ada. Dan lagi wanita. Wanita sebaik-baik perhiasan dunia. Bila wanita sebaik-baik perhiasan dunia, penjagaannya rapi. Bukan sebab tak jadi apa-apa. Sebab nak menunjukkan awak tu mahal. Kadang-kadang kita nak kuat hati juga nak tegur tu. Nak tegur tapi kadang-kadang tak sampai hati nak tegur tu. Sebab dibimbang-bimbang kita yang kena fitnah balik nanti. Cuma kita boleh mendoakan, ya Allah, rahmatilah tempat ni daripada pakaian-pakaian seperti ini. Terutama yang berbasikal. Kawasan sini macam tadi Cik Wan tanyakan, sini kita di Dina Alam. Memang ramai yang berbasikal tuan. Kalau yang non-Muslim pun sepatutnya kena respect sebab dia etika pemakaian. Etika pemakaian kena jaga. Wanita ni sebaik-baik barang ni perhiasan dunia. Dia sebaik-baik perhiasan dunia. Kalau kita tengok macam mana kereta Lamborghini, kereta-kereta mahal dihantar ke satu-satu tempat, tuan-tuan tengok dia punya packaging macam mana. Lagi mahal sesuatu barang, lagi sulit dia punya packaging logistik dia. Lagi murah satu barang, lagi dicampak-campak dia longgok-longgok dia macam tu. Timbang kati dia panggil. Timbang kati. Tak boleh. Bermaksud kesimpulan buat aurat ni menunjukkan pertama, yang pertama Allah nak bagi tahu kita ni milik Allah.
Kita ni milik Allah. Ustaz, berkumpul ipar dua pun sama? Ya, sama. Berkumpul ipar dua pun sama. Sama-sama. Boleh tengok struktur ataupun susah jalur mahram dan bukan mahram. Daripada sepupu, ipar dua, anak buah dengan yang mana dipanggil sedara yang datang, tu kena ada tu, susu jalur je. Baik, jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT, itulah dia. Jadi kalau anak-anak tanya, kalau saya pertama, kenapa aurat ni, kenapa tak ada berlaku apa-apa pun, bukan. Sebab kamu mahal. Dan kita ni milik Allah. Bila milik Allah, ada spek dia. Kita kena jaga apanya Allah. Ini bukan barang jual kat kedai. Punggung tak jual kat kedai. Nampak? Jadi kalau tak jual kat kedai, mahal kan? Kalau mahal, tutup. Benda yang mahal-mahal, semua tutup. Cuba tengok. Buat contoh-contoh yang akal boleh terima. Realistik. Cuba tengok packaging yang mahal-mahal. Lagi mahal packaging, lagi detail dia punya tutup dia. Tutup sana, tutup sini, buka, baru nampak barang tu. Tu macam itu. Jadi kita ni mahal. Wahai wanita, mahalkan dirimu. Itu dia. InsyaAllah, saya kira cukup setakat tu saja. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Kita jumpa kuliah kita pada malam ini, masih membincangkan masa yang dikhianati. Masa yang dikhianati pada pukul 10 malam ini, insyaAllah. Terima kasih banyak. Mohon ampun maaf di atas kekurangan saya. Tak kata-kata, kurang bicara. Waktu pagi ni suasana kita beginilah. Kita berbuah santai, tetapi isi pengisian mudah-mudahan sampai, insyaAllah. Kita akan lebih pendetilan dia pada malam nanti, insyaAllah. Khair. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.